Dewasa ini, penternakan kelulut semakin populer di kalangan warga Malaysia. Ini karena ianya agak mudah diternak dengan kos permulaan yang agak rendah. Tetapi apakah yang Anda perlu tahu sebelum mula membeli koloni kelulut untuk ternak dalam kawasan sendiri? Satu persoalan yang seringkali bermain di minda bakal penternakan, sama ada untuk dijadikan sebagai hobi ataupun sebagai punca pendapatan tetap. Sebelum memulakan penternakan kelulut, Anda perlulah memastikan lokasi ladang ternak Anda secara detail, karena ia akan mempengaruhi skala penternakan Anda. Adakah ladang ternak Anda berdekatan dengan hutan, ladang kelapa sawit, getah, pokok kelapa, dan lain-lain lagi? Jenis pokok yang terdapat di kawasan sekitar akan mempengaruhi sumber nektar dan polen untuk kelulut Anda. Untuk makluman Anda, kelulut boleh terbang sehingga 1 km radius saja. Semakin dekat sumber makanan, makin sehatlah koloni kelulut Anda. Adakah kawasan ternak Anda hanya di kawasan taman perumahan? Sekiranya iya, Anda bakal mengalami beberapa risiko aduan daripada jiran-jiran yang kurang mengetahui ilmu penternakan serta semburan nyamuk Aedes. Kawasan ternak juga masih bebas daripada bencana alam seperti banjir dan kebakaran belukar. Jenis kelulut yang biasa diternak adalah Heterotrigona itama, karena kelulut jenis ini terdapat banyak di dalam hutan Malaysia. Ini bermakna bekalan untuk kelulut jenis ini adalah konsisten. Harganya juga berpatutan. Kelulut jenis ini memerlukan resin getah daripada semua pokok. Ianya sesuai diternak di kebanyakan kawasan. Manakala kelulut jenis sayap putih atau spesies Trigona, ianya sesuai diternak di kawasan yang mempunyai pokok jenis Dipterocap, yaitu jenis pokok keras atau getah berdamar. Pokok jenis ini biasanya terdapat di dalam hutan saja, maka pemilihan lokasi ladang ternak amat penting sebelum mula melaburkan uang dengan membeli sarang-sarang kelulut. Untuk makluman Anda, kelulut juga memerlukan sumber air bersih yang mencukupi dalam kawasan ternak Anda. Sekiranya kawasan Anda tidak mempunyai sungai atau kolam air, sumber air hendaklah disediakan pada sebilangan masa, terutamanya pada masa kemarau melanda daripada bulan Mei hingga Agustus. Sumber air boleh diletakkan dalam tong-tong air yang juga diletakkan ranting-ranting kering yang terapung di permukaan bagi membolehkan kelulut hinggap untuk minum air. Sumber koloni boleh dibeli secara terus daripada pembakar log atau koloni yang telah siap dipasang kotak topping. Sebelum membeli, pembeli dikehendaki membuat pemeriksaan visual log yang hendak dibeli bagi mengelakkan membeli log yang telah dibelah dua oleh hanta. Belilah dengan hanta atau pembakar yang dikenali dan diyakini. Sekarang terdapat pembakar yang menjual koloni kelulut menggunakan hive. Ianya semakin praktikal digunakan pakai karena mudah untuk menguruskannya di ladang ternak. Selain daripada sumber resin, kelulut memerlukan sumber nektar dan polen bagi kelangsungan koloninya. Nektar yang dikumpulkan oleh kelulut menjadi sumber tenaga, manakala polen akan menjadi sumber protein. Terdapat perbezaan apa yang dinamakan nektar dan madu. Nektar adalah manisan yang dirembaskan oleh pokok menerusi bunga dan celahan daun. Nektar juga dirembaskan oleh serangga seperti spesies apid sebagai balasan kepada semut yang menjaganya. Nektar inilah yang akan dikumpulkan oleh kelulut yang disimpan dalam perutnya sebelum dibawa ke sarang. Kelulut akan menyerahkan nektar yang dibawa ini kepada beberapa ekor kelulut yang lain sebelum disimpan dalam kantong madu. Manakala polen adalah sari bunga jantan yang dikumpulkan oleh kelulut semasa mencari nektar di bunga. Sari bunga ini akan dikumpulkan di kaki belakang kelulut dan akan dibawa ke sarang. Sari bunga akan dimasukkan dalam kantong polen sehingga penuh.
Sebelum menceburi mana-mana bidang peternakan pertanian, bakal peternak haruslah membuat kajian mendalam mengenai perkara ini dan seboleh-bolehnya diwajibkan mengikuti kursus peternakan kelulut yang dianjurkan oleh agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian Negeri masing-masing. Mardi Risda Pelda Pelkra Peladang PAMA, Persatuan Kelut Negeri serta Syarikat Persendirian. Pelajari ilmu asas peternakan secara mendalam dengan peternak yang telah lama berkecimpung dalam bidang peternakan kelut ini. Banyak ilmu dan pengalaman peternakan yang bakal dikongsi, terutamanya kesilapan yang telah dilakukan supaya kita tidak mengulanginya lagi. Seperti lain-lain industri peternakan, menternak lebah kelulut juga mempunyai cabaran dan risikonya yang tersendiri. Kita selalu mendengar cerita tentang kelulut lambat membina kantung madu. Koloni kelulut lari dari sarangnya. Kelulut diserang kulat. Malah tidak kurang juga yang kehilangan log kelulut akibat dari kecurian. Inilah antara masalah-masalah dan cabaran yang terpaksa ditanggung oleh para peternak lebah kelulut. Akibatnya, para peternak akan mengalami kerugian yang bukan sedikit. Secara ringkasnya, mengikut pengalaman, cabaran yang perlu dihadapi oleh para peternak adalah: lebah kelulut amat sensitif dengan perubahan cuaca yang ketara. Misalnya musim tengkujuh ataupun hujan akan menyebabkan kehilangan berpuluh-puluh koloni akibat ditenggelami air. Dan ada setengah koloni, walaupun ada setengah koloni yang dapat diselamatkan, namun kelulut akhirnya akan meninggalkan sarang selepas beberapa minggu. Mungkin karena log kelulut telah dimasuki air akibat hujan yang terlalu lebat. Jadi perlu diingatkan bahawa lebah kelulut amat sensitif dengan air. Air juga amat berisiko untuk kelulut diserang kulat. Sesetengah peternak juga berisiko menghadapi hakisan tanah. Musim tengkujuh dan kemarau yang panjang, suhu boleh mencecah sehingga 34 derajat Celcius dan kadar kelembapan kurang dari 65 derajat Celcius. Sebagaimana yang kita ketahui, lebah kelulut hidup dalam persekitaran yang sederhana lembab, kadar kelembapan 65 hingga 75 dan kering serta suhu sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Ini memberikan cabaran yang besar buat kelulut untuk terus mendiami di dalam suatu log kelulut. Faktor perubahan cuaca panas dan lembab ini mengakibatkan log kelulut tersebut meninggalkan sarang. Kawasan persekitaran turut memainkan peranan besar di dalam peternakan kelulut. Kebiasaannya, kelulut akan terus mendiami di sesuatu tempat itu sekiranya ia sesuai dengan habitat asalnya. Misalnya, persekitaran yang bersih dan tidak berbau busuk amat disukai oleh kelulut. Ia perlu bebas daripada musuh-musuh utama seperti semut, lipas, cicak, ular, biawak dan seumpamanya. Keadaan sebaliknya boleh menyebabkan kelulut lari dan meninggalkan sarangnya. Sumber makanan memainkan peranan yang amat penting kepada lebah kelulut. Sebagaimana hidupan lain, lebah kelulut akan meninggalkan sarang sekiranya sumber makanan tidak mencukupi. Mengikut kajian, lebah kelulut hanya mampu terbang sejauh 5 km radius untuk mendapatkan sumber makanan. Pokok-pokok yang bergetah dan bunga-bungaan amat digemari oleh lebah kelulut. Lebah kelulut akan lebih cepat membina kantung madu sekiranya sumber pemakanan mencukupi. Pembakaran terbuka perlu dielakkan. Asap yang tebal boleh mengakibatkan kelulut lari meninggalkan sarang.
Menternak ayam itik dan seumpamanya adalah tidak digalakkan. Jumlah koloni kelulut akan berkurang akibat dimakan oleh ayam itik. Pemotongan yang betul terhadap log kelulut boleh menentukan sesuatu koloni itu membina kantong madu di dalam kotak hive atau tidak. Pemotongan yang salah boleh mengakibatkan koloni kelulut tidak membina kantong madu atau lebih teruk lagi, lari meninggalkan sarangnya. Jika kurang pasti, Anda perlu mendapat khidmat pakar untuk melakukannya. Mungkin terdapat banyak lagi cabaran dan risiko yang perlu dihadapi. Kurangnya galakan daripada kerajaan atau agensi pertanian dalam menjayakan perusahaan peternakan lebah kelulut ini. Hal ini memberi kesan terhadap minat golongan yang berpendapatan rendah oleh karena memerlukan modal yang besar atau membeli harga log yang mahal. Terdapat juga yang layak dan mendapat insentif ditawarkan tetapi ianya mengambil masa yang lama. Kurangnya penganjuran aktiviti kursus dan bengkel berkaitan peternakan kelulut di kalangan usahawan menyebabkan mereka kurang berupaya menguruskan dengan efektif, termasuklah pemasaran. Keadaan ini memberi tekanan terhadap usahawan persendirian yang masih cetek ilmu berkaitan operasi, pengeluaran, dan pemasaran hasil. Peternakan lebah kelulut yang dikategorikan sebagai produk pertanian bernilai tinggi negara dalam dasar agro makanan negara perlu dikembangkan dengan lebih utuh. Penglibatan usahawan dan pengeluaran hasil perlu ditingkatkan dengan mengurangkan serta mengatasi isu dan cabaran yang mampu menjejaskan keupayaan subsektor peternakan lebah kelulut dalam menjana ekonomi usahawan dan negara. Isu dan cabaran utama yang dihadapi dalam peternakan lebah kelulut seperti gangguan fisikal, faktor musiman, persaingan dengan madu tiruan di pasaran, serta tahap pengetahuan usahawan yang rendah dalam proses pengeluaran perlu diatasi dengan sebaiknya. Khidmat nasihat dan pengembangan daripada agensi kerajaan haruslah diperluas agar usahawan mendapat maklumat terkini dalam proses pengeluaran, terutamanya berkaitan penemuan spesies baru, pembiakan, penuaian madu, pengurusan lepas tuai, kualiti dan standar pengurusan, latihan serta industri hiliran serta huluan. Selain itu, usahawan perlu didedahkan kepada penggunaan teknologi 4.0 dalam peternakan lebah kelulut. Hal ini berupaya melahirkan usahawan yang berdaya saing selari dengan perkembangan revolusi pertanian 4.0. Justru itu, pengurusan perantaian bekalan yang kukuh serta penggunaan teknologi mampu memastikan perusahaan peternakan lebah kelulut lebih kompetitif dan berdaya saing di peringkat tempatan maupun global.